Manusia kadang-kadang bersifat lebih tegas tanpa prinsip. Apabila ada orang yang melakukan kesalahan atau kita telah menutup pintu, kita dah tak bagi dia peluang lagi. Ada alasan mana dia melakukan kesalahan. Ini kan pula dosa yang dilakukan oleh Allah. Dan dosa ini bukan sesuatu yang kecil. Dosa ini besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta perlakuan-perlakuan manusia yang menentang Allah, hatta perlakuan-perlakuan manusia yang saban kali diingatkan tentang sesuatu yang diharamkan, mereka terus melakukannya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengambil itu sebagai alasan untuk menjauh. Bahkan Allah membuka pintu seluas-luas jam bagi hamba-hambanya melaksanakan satu daripada anugerah yang paling besar, nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan kepada kita, yaitu maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana Anda tidak mungkin merasakan nikmatnya istighfar. Anda tidak mungkin, Anda tidak bisa merasai nikmatnya istighfar jika Anda tidak melakukan. Bukanlah kita menyatakan dengan alasan bahawa manusia boleh melakukan dosa. Tetapi roh daripada hadis ini harus kita fahami dalam konteks betapa besarnya maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mana ada manusia di sini, khususnya para jemaah yang hadir dan mendengar tazkirah ini, yang tidak melakukan dosa, baik sekecil-kecil dosa hingga kepada sebesar-besar. Melainkan dosa-dosa itu dijadikan oleh Allah atas pilihan manusia supaya mereka boleh bertaubat, supaya mereka boleh memohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Ramadan adalah bulan istighfar. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut daripada perbuatan manusia yang melakukan kekejian dan dosa-dosa, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahim. Daripada surah An-Nisa ayat 110. Barang siapa yang melakukan kejahatan ataupun menzalimi diri mereka. Siapakah manusia yang zalim? Manusia yang zalim adalah manusia yang tidak melaksanakan perintah Allah seperti yang sepatutnya. Membelakangkan perintah Allah adalah satu kezaliman. Daripada sekecil-kecil perkara yang melibatkan individu hingga sebesar-besar perkara yang melibatkan orang ramai. Maka dosa seperti mana yang kita faham di dalam kitab-kitab usul dinilai dari segi apa? Dinilai dari segi kesannya kepada individu dan kesannya kepada masyarakat. Lagi besar kesannya kepada orang ramai, lagi besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian di atas sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas sifat kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas sifat Ar-Rahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa may ya'mal su'a, barang siapa yang melakukan kejahatan, aw yazlim nafsah, dan dia menzalimi dirinya adalah apa bentuk? Yajidillah thumma yastaghfirullah, kemudian dia meminta ampun kepada Allah. Yajidillah, pasti dia akan pasti. Jawapan itu adalah jawapan kepada soalan yajidillah. Itu adalah jawapan kepada apabila dia meminta ampun kepada Allah, yajidillah, pastinya Allah dia akan mendapati Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taulah karena itulah fahaman kita kepada sifat rahmat berpandukan kepada dalil-dalil yang dibacakan tadi.
adalah merupakan satu anugerah Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ini juga bersesuaian dengan tabiat kita berpuasa di bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana tujuan dan matlamat dalam bulan yang mulia ini adalah untuk mencapai tahap ketakwaan yang terbaik. Dan salah satu caranya ialah dengan beristighfar, memohon keampunan kepada Allah daripada segala kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa yang dilakukan. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bahawa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man lazima al-istighfar ja'ala Allah lahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Hadis rawahu Abu Dawud. Maksud hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melazimi al-istighfar, yang yakni memperbanyakkan istighfar, maka Allah telah menjadikan dengan istighfar itu kepadanya setiap kesempitan pasti ada jalan keluar. Dan Allah menjadikan pada istighfarnya itu ke atasnya, pada setiap kesulitan pasti akan dirukaikan. Dan Allah akan memberi rezeki kepadanya daripada pintu-pintu yang tiada diduganya. Hadis ini walaupun didhaifkan oleh para ulama al-hadis, menyatakan hadis ini adalah hadis dhaif. Dan sememangnya dari sudut dhaifnya itu laisa ma'na innama dhaif sanad. Yang dikatakan dhaif itu bukan makna, tapi yang dikatakan dhaif itu adalah sanadnya. Kerana Abdul Hakim dalam perawi salah satu daripada hadis ini diragui kebenaran ketika dia meriwayatkan hadis. Maka setiap hadis yang dhaif sememangnya tidak boleh dijadikan dalil, tetapi para ulama bersepakat apabila hadis itu sanadnya dhaif tetapi maknanya sahih, maka harus untuk kita mengambil iktibar daripada makna hadis itu. Apatah lagi hadis itu dikukuhkan pula dengan makna yang dipahami daripada ayat-ayat Quran yang lain yang merupakan hujah yang paling kukuh, yang menyebut tentang kelebihan istighfar, bahawa istighfar itu akan memberi kebaikan kepada manusia. Istighfar itu akan membuka pintu dari langit kepada hamba-hamba di tempat itu yang melakukan istighfar tersebut. Contohnya di dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12, firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Apabila Nabi Nuh alaihi salam mendapati umatnya berada dalam kesesatan dan tidak ramai yang beriman, maka salah satu kempen Nabi Nuh alaihi salam untuk menyelamatkan umatnya yang rosak itu, yaitu dia menyeru kepada mereka, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah istighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengasih dan Maha menerima taubat hamba-hamba. Lalu Nabi Nuh alaihi salam menjelaskan betapa istighfar itu membawa kebaikan kepada umat.
seperti mana kekal kebaikan itu kepada kita hari ini, bahawa apabila kamu memohon istighfar, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan kirimkan kepada kamu daripada langit akan rezeki yang melimpah-limpah. Allah akan kirimkan dari langit kepada kamu rezeki yang tak putus. Dan Allah akan membekalkan kepada kamu kerana rezeki itu dengan harta-harta dan juga anak pinak, dan dijadikan bumi kamu subur dengan tanam-tanaman, dan diberikan kepada kamu sungai yang mengalir untuk memberikan air kepada tanam-tanaman. Mengapa kamu tidak mohon kepada Allah, dan mengapa kamu tidak bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kamu secara berberkat? Maknanya disitulah kelebihan istighfar. Walau dilihat kecil, dengan hanya menyebut astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, tapi lafaz yang kecil itu memberikan kebaikan yang melimpah ruah daripada langit sana untuk dibekalkan kepada kita di bumi yang melakukan dosa yang banyak dengan mendapat kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu para jemaah yang dirahmati Allah, janganlah hendaknya sekali-kali kita mensia-siakan kebaikan ini. Janganlah sekali-kali kita mengabaikan istighfar, kerana dia bukan sahaja kebaikan istighfar itu untuk diri kita, bukan. Tetapi istighfar itu kebaikannya dilanjutkan kepada orang ramai. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu sebab mengapa Allah tidak mengazabkan penduduk di bumi kerana dosa yang mereka lakukan dari atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, maka Allah pun berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Sesekali Allah tidak akan menyiksa mereka kerana dosa-dosa mereka, kerana kejahatan yang mereka lakukan. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka selagi engkau, ya Muhammad, ada di sisi mereka. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka selagi mana orang-orang di situ di kalangan mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar adalah penyelamat. Istighfar adalah kunci bagi kita melihat masyarakat dan dunia hari ini yang berubah apa. Dunia yang hari ini jadi kelam kabut. Dunia yang hari ini tidak kenal apa arti kebaikan, apa itu kejahatan. Dunia yang keliru, mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam pada itu membekalkan satu penyelamat kepada kita, khususnya umat Islam yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rebutlah peluang Ramadan Al-Mubarak ini, dan dia adalah bulan yang disebut oleh Nabi sebagai Syahrul Rahmah wa Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh rahmah dan bulan yang penuh dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi kita diisi dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan saya hanya ingin mengakhiri tazkirah ringkas ini dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang betapa Rasulullah menggalakkan umatnya mendengar ayat-ayat Allah, dan dialah yang menjadi contoh sebagai seorang nabi. Dia yang menjadi contoh kepada umatnya dan orang ramai bahawa dia orang yang paling suka mendengar ayat-ayat Allah. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah, berkata kepadaku satu hari Rasulullah berkata kepadaku, Iqra' alayya al-Quran. Nabi minta Abdullah bin Mas'ud
dengan permintaan itu. Seraya berkata, "Faqultu ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil." Bagaimana aku mau membaca kepadamu Al-Quran, wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu turun kepadamu? Dia turun Quran kat dia suruh orang lain baca. Boleh? Kalau ikut tak payahlah, Quran turun kat dia. Sebab itu Abdullah berkata, "Aqra' 'alaika wa 'alaika unzil atau 'alaika anzal." Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar. Nabi kata apa? "Inni ashtahi an asma'ahu min ghairi." Sebenarnya aku begitu berani dan suka sekali mendengar orang lain membacanya. Suara Quran itu bukan dia, cukuplah apa lagi nak. Dahlah, dia nak ajak umat dia. Hatta dia pun Nabi yang Quran turun, dia pun nak dengar. Dan itulah saat paling gembira bagi Rasulullah, kata Rasulullah, mendengar ayat dari orang lain yang membaca. Dan Abdullah bin Mas'ud memang terkenal sebagai qari'ul Quran, orang yang sedap bacaan Al-Quran dia. Abdullah bin Mas'ud. Faqara'tu, lalu aku membaca sebagaimana yang diminta. Hatta idza balagh, hinggalah faqara'tu Nisa. Dia membaca dari surah An-Nisa. Dia membaca daripada surah An-Nisa hatta idza balagtu, ataupun hatta idza balagatil ayat, hinggalah sampai kepada ayat, atau hingga aku membaca ayat apa? Dalam dia baca tu ada satu ayat apa ya? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ayat itu berbunyi, bagaimana pada hari akhirat kelak kami datangkan kepada setiap umat itu Rasul mereka untuk menjadi saksi, dan kami datangkan juga kepada engkau umatmu, dan engkau menjadi saksi kepada mereka. Tak kala itu seseorang mengisyaratkan kepada Abdullah bin Mas'ud, kerana Rasulullah berada dalam keadaan yang tinggi. Farafa'tu ra'si, lalu aku pun mendongak kepalaku. Berkemungkinan Abdullah membacanya dalam keadaan duduk. Rasulullah berada tempat yang lebih tinggi. Maka seketika orang mengisyaratkan untuk melihat wajah Nabi ketika ayat dibaca itu. Aku pun mendongak kepalaku di atas melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilihatnya? Fara'aitu dumu'ahu tasil. Lalu aku melihat air mata menipis dari pipinya kerana mendengar ayat itu. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, para jemaah dirahmati Allah, wahyu tidak turun kepada kita, tetapi turun kepada Nabi. Pun demikian Nabi SAW menunjukkan contoh yang mulia apabila dia menggalakkan dengan dia sendiri menyatakan, "Inni ashtahi an asma'a min ghairi." Amatlah suka bagiku untuk mendengar ayat-ayat dari orang lain yang membacanya kepadaku. Maka ambillah peluang ini. Beradalah dalam sunnah yang paling besar, mendengar ayat-ayat Allah daripada imam-imam yang membaca dan mengimamkan solat tarawih. Moga-moga kita mendapat rahmatnya, moga-moga kita mendapat keampunannya, moga-moga kita mendapat maghfirah dan taubat daripada segala apa yang telah kita lakukan sebagai hamba-hamba yang melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik kesalahan itu ialah dengan kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Di ibu dan bapak sekalian, bersempena dengan bulan Ramadan ini juga, setelah kita menjalani bulan ini, kita juga banyak memberikan bantuan kepada fuqara wal masakin. Maka mana-mana bagi pihak jemaah yang sudi untuk meringankan beban di Parlimen Paripurna, menambahkan lagi kekurangan beban kepada kami untuk memberi bantuan, maka kami mengalu-alukan sebarang infak Ramadan yang akan kita hadiahkan kepada fuqara wal masakin
Wahidin, kerana alhamdulillah tuan 5 tahun jadi wakil rakyat, tak ada satu sen pun peruntukan. Allah SWT bagi sambung kontrak lagi, maka saya menyatakan tidak ada yang lebih bahagia daripada para jemaah yang meringankan beban sahabatnya yang lain dalam usaha kita untuk menjadi orang yang bukan sahaja wakil rakyat yang berhormat, tetapi wakil rakyat yang berkhidmat khusus bulan Ramadan kepada para fuqara wal masakin yang kita adakan sepanjang lebih dari 5 tahun program infak Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi